أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad, yang dikenali sebagai Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Okay, kita masuk dalam bab baru, iaitu babul haid, bab pada menyatakan darah haid. Jadi kita bidah bab tayamum, kita masuk dalam bab baru, iaitu bab darah haid. Katanya hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahab, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidhi damun aswad yu'raf, fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salah, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Fatimah bint Abi Hubaysh telah beristihadah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu darah kehitaman yang sememangnya telah diketahui umum oleh perempuan. Jika keadaannya begitu, maka hendaklah engkau tinggalkan sembahyang, dan sekiranya bukan darah haid, maka hendaklah engkau berwudu dan mendirikan sembahyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim mengakui hadis ini sebagai hadis sahih, manakala Imam Abu Hatim pula menolak hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan darah wanita. Jadi kalau kita tengok dalam bab haid ini, Allah Rabbi, hadis yang berkait dengan bab haid tidaklah banyak sangat. Tapi sebenarnya perbincangan bab haid adalah di antara perbincangan yang cukup dalam, cukup payah. Sehingga kan ulama fiqh menyebut di antara bab fiqh yang payah adalah bab berkenaan dengan darah wanita. Allah Rabbi, di antara bab fiqh yang payah adalah bab berkenaan dengan darah wanita. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab menyebut, i'lam anna babal haid min awisil abwab wa mimma ghalita fihi kathirun minal kibar lidiqqati masailih. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab,
Kata Imam Nawawi, i'lam, ketahui olehmu, anna babal hayd min awisil abwab, sesungguhnya bab ini adalah bab yang begitu sukar, begitu payah. Wa mimma ghalita fihi kathiruna minal kibar, dan di antara bab yang tersilap di dalamnya ramai ulama-ulama yang besar. Kalau setakat para asatidah tersilap, Allahu Rabbi, biasa lagi ni ulama besar ramai yang tersilap di dalam bab haid. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut, dia kata lagu mana, ma'rifatu masailil haid min a'zamil muhimmat, mengetahui permasalahan haid di antara sebesar-besar perkara yang cukup penting, kerana dia berkait dengan banyak perkara, berkait dengan sembahyang, berkait dengan tawaf, berkait dengan puasa, berkait dengan baca Al-Quranul Karim, masuk dalam masjid, berkait dengan hubungan suami isteri, kan banyak tu kan. Jadi sebab itulah kata Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi, jadi bab adalah mengetahui permasalahan haid di antara sebesar-besar perkara yang penting. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Tabaqatul Hanabilah menyebut, perkataan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kuntu fi kitabil haid tis'i sinin hatta fahimtuh, aku mengkaji dalam bab haid selama 7 tahun, barulah aku faham. Allahu Rabbi, siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang ulama yang dikenali sebagai di antara ketua kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama yang alim dalam bidang hadis, seorang ulama yang mampu berijtihad. Tapi oleh kerana bab haid ini adalah bab yang payah, sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal mengkaji bab haid saja tidak kurang daripada 7 tahun. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara bab yang cukup penting yang perlu diketahui khususnya oleh wanita adalah berkenaan dengan darah dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak yang masalahnya, hak yang mari masjid surah ni, saya hak dak tubik dah darah. Hak tu hak yang bermasalahnya. Jadi hak yang duduk tubik lagi darah tak mau mari surah masjid, dak belajar, jadi bermasalah lah. Jadi hak mari surah masjid itu, kata aku nak belajar, dia aku lama dah butuh haid. Umur 50 tak ada dah. Lepas tu ada hak lelaki dah, lelaki dah mari mana haid. Okey, tak apalah. Oleh kerana ni berkait dengan agama. Jadi berkait dengan agama, disebut dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam kitab fiqh. Okey, oleh kerana ni berkaitan dengan agama, maka apa kita belajar. Insya-Allah ada ganjaran pahalanya kerana kita mengambil berat tentang benda yang berkait dengan agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda ni tidak ada pada lelaki, namun lelaki sebenarnya dia adalah ketua bagi dalam keluarga kan. Dia apabila dia ketua dalam keluarga, mungkin dia suami, mungkin dia ayah. Kalau dia suami, dia nikah dengan orang puang, dia tak nikah dengan orang lelaki. Bukan saya LGBT. Jadi ni nikah dengan orang puang, bukan orang lelaki. Jadi apabila nikah dengan orang puang ada darah, dah mung untuk lelaki, mung kena ajar bini mung. Mengingat nikah, sekadar nikah gitu je. Banyak kewajipan yang ada atas kepala mung. Mung sebagai pemerintah, pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap dari kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dia akan dipertanggungjawabkan tentang orang yang berada di bawah dia. Jadi kalau kita tu lelaki, kita ada bini. Jadi kita kena ajar bini kita. Kalau kita tahu. Dah kalau tak tahu, kena cari orang ajar. Kalau kita takut bini kita tubik daripada rumah, kita tolong kita tanya, balik bawa ke bini kita. Dah kat gini boleh anak pula. Dah bini kan boleh anak biasa lagu tu kebiasaan lagu tu dah boleh anak. Ada anak puang, ada anak lelaki boleh tahan sebab tak ada haid, dah ada anak puang. Kita sebagai ketua dalam keluarga, sebagai ayah, kena ajar kewajipan atas kepala kita. Sebab haid berkait dengan sembahyang, berkait dengan puasa. Sembahyang, puasa ni rukun Islam. Allahu Rabbi. Jadi kita kena ajar. Kalau kita tidak mampu ajar, biarkan dia cari mana tempat yang dia belajar, untuk dia mengetahui permasalahan hukum hakam yang berkait dengan darah dia.
kerana darah wanita ni memang cukup berkait rapat dengan ibadat sembahyang dan ibadat puasa secara khususnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, oleh kerana perbahasan yang kita hadis yang didatangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ini adalah hadis yang berkait dengan darah istihadah. Jadi pergi ke darah istihadah lalu dah. Jadi seolah-olah kata kita ni orang yang nak faham hadis ni, dia kena tahu dulu dia permasalahan-permasalahan haid, baru dia pergi masuk kepada permasalahan istihadah. Okey, kita kena nak jelas sikit sebanyak berkenaan dengan permasalahan haid, ataupun kita jelas secara ringkas berkenaan dengan darah yang keluar daripada wanita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah yang keluar daripada wanita diterbahagi kepada 4. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan terbahagi kepada 3. Okey, kita kata terbahagi kepada 4 lah. Yang pertamanya nama dia darah haid, yang keduanya darah nifas, yang ketiganya darah istihadah, yang keempatnya darah fasad. Okey, kita ada 4 darah yang keluar daripada wanita. Tapi kita gini ingat, apabila kita sebut darah yang keluar daripada wanita, maksudnya keluar daripada kemaluan. Hak ni hak yang kita nak bincang. Kalau hak darah hak yang keluar daripada ibu jari kaki dia kena cekang, jijak kat orang, hak tu kita nak bincang dalam masalah ni. Hak yang tangan dia luka, jari dia luka sebab koyak bawang bahan pisah, hak tu kita tak cara lah dalam bab ni. Jadi tangan dia luka kerana duk basuh sabung tajam sangat, kita kata tubik darah. Hak ni kita tak bincang dalam bab ni. Hak yang kita bincang adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Dia terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah darah haid, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil haid. Yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadah, yang keempatnya fasad. Okey, ni sebagai asas dulu untuk kita memahami perbincangan hak lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah haid itu darah benda darah haid. Kata ulama haid ni adalah ad-damu al-khariju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah. Okey, itu makna darah haid. Ad-damul kharij, darah yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, daripada pangkal rahim perempuan, ala sabilis sihah, ketika tidak ada sakit benda, sihat biasa lah. Kata ulama, darah haid ni adalah damu jibillah. Okey, damu jibillah, darah kebiasaan. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar daripada pangkal rahim perempuan, ala sabilis sihah, ketika dalam keadaan sihat, tak ada penyakit benda. Fi awqatin makhsusah, ada waktu-waktu yang tertentu. Darah kebiasaan. Apabila perempuan tu balik, biasa keluar darah dah. Bukan benda pelik lah kalau keluar darah ni. Hak peliknya kalau orang lelaki keluar darah, tu pelik lah. Ada warna keluar darah tu pelik tu. Bahan pacak ke warna? Ke bahan litah? Kalau orang lelaki, kalau orang puang tak pelik, benda yang kebiasaan bagi dia. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini, yakni darah haid ni adalah merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi benda yang biasalah, tak perlu bimbang lah orang puang. Apabila keluar darah, hak yang bimbang orang lelaki. Tubik darah kat kemaluan, tu bimbang tu. Nak mati ke warna tak tahu. Okey. Jadi darah kebiasaan. Yang keluar bukan kerana ada sakit dan seumpamanya. Okey, itu darah haid. Manakala darah nifas, mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah ad-damu al-khariju ba'da faraghi rahimi min al-haml. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kehamilan. Darah istihadah, mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, adalah darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid dan melebihi tempoh sebanyak-banyak nifas. Dia keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak haid menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 15 hari 15 malam. Kalau keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, jadi bermakna perempuan tu ada darah istihadah. Okey. Ataupun sebanyak-banyak nifas mengikut mazhab Imam Syafi'i 60 hari. Tiba-tiba darah keluar melepasi 60 hari tanpa berhenti, maka perempuan tu ada darah istihadah. Okey, itu benda yang perlu kita kena tahu untuk kita memahami perbincangan yang kita nak bincang
dalam hadis ni. Yang keempatnya darah fasad. Darah fasad ni darah rosak. Dia bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah istihadah, darah fasad tu. Jadi sekurang-kurang haid sebagai contoh dalam mazhab Imam Syafi'i sehari semalam. Orang puan ni keluar darah 3 jam je, lepas tu senyap dah tubik-tubik darah. Maka darah tersebut dinamakan sebagai darah fasad. Okey, itu 4 nama darah bagi perempuan. Yang pertamanya haid, nifas, istihadah dan fasad. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama yang diriwayat daripada Aisyah, bahawasanya seorang sahabiat nama dia Fatimah bintu Abi Hubaish. Seorang sahabiat Fatimah binti Abi Hubaish, dia ni keluar darah istihadah. Jadi ada darah sokmo, ada darah sokmo, ada darah sokmo. Hak yang kita khabar tadi sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi dia keluar darah berterusan, ada semua sepanjang sebulan. Bukan darah haid gitu. Ada darah istihadah gitu. Jadi oleh kerana melibatkan pengguguran sembahyang kalau haid, kalau bukan haid tidak gugur sembahyang, begitu juga puasa. Maka orang puang dia kena tahu mana haid, mana istihadah. Jadi Fatimah binti Abi Hubaish pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi apabila tak tahu kena kita tanya orang tahu. Tu cara dia, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanya kepada orang hak yang ahli zikir. Zikir di sini adalah Al-Quranul Karim. Zikir ahli Quran. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang Quran. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata lagu mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Dan kami yang akan menjaga zikir tersebut, yakni Al-Quranul Karim. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir. Jadi ahli zikir, yakni ahli Quran, orang yang memahami Quran. Dia tanya tentang ilmu pengetahuan, tentang berkenaan dengan hukum hakam. Kena tanya orang yang mempunyai pengetahuan lah. Kalau sekiranya mu tak tahu, okey, kena tanya, kena pergi belajar. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasai, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi fardu, kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ni kewajipan hak yang agama wajibkan kepada kita. Kena cara kerana ia melibatkan kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Kita pada hari ini start daripada kecil, kita tekan supaya anak kita belajar apa semua sekali. Tujuan sebenarnya umur 4 tahun, kadang-kadang 3 tahun dia tahu dah. Tujuan dia nak bagi kepada dia kebahagiaan di dunia. Jadi apabila kita belajar apa semua sekali, alhamdulillah pandai, jadi mudahlah nak dapat kerja. Mudah. Tapi kadang-kadang payah juga, kena pakai kabel juga kadang-kadang. Tapi tak apalah, yang penting biasanya mudahlah dapat kerja apabila pandai belajar kan. Mudahlah nak dapat kerja. Jadi senanglah kehidupan di atas dunia. Okey, itu tujuan kita. Tapi Allah Rabbi, hak tu tak salah, hak tu memang pentinglah untuk kehidupan dunia dia. Tapi hak yang masalahnya mengabaikan benda hak yang akan membahagiakan dia di negeri yang kekal abadi. Hak ni adalah suatu yang cukup bermasalah. Dia lupa bahawasanya kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan hak yang sebenar lepas daripada mati. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya negeri akhirat dia sebenarnya dia adalah kehidupan yang hakiki. Jadi kita jangan mengabaikan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, di antaranya menuntut ilmu, kerana ini adalah bekalan yang kita akan guna di negeri yang kekal abadi. Allahu Rabbi. Jadi di antara benda yang diwajibkan kita kena tahu adalah berkenaan dengan darah wanita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tengok, Fatimah binti Abi Hubaish apabila ada permasalahan berkenaan dengan darah dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah tentang darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab lagu mana? Sesungguhnya darah haid ni adalah darah yang hitam.
yang dapat dikenali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tubik darah hitam, mu jangan sembahyang. Mu tak boleh sembahyang lah. Sebab dia, sebab darah haid menggugurkan kewajipan sembahyang. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila perempuan ni datang haid, dia tidak sembahyang dan tidak puasa? Sepakat ulama mengatakan haram bagi perempuan yang datang haid dan datang nifas dia sembahyang. Jangan warak ah. Jangan warak, dah kena tepak. Jadi apabila datang haid, mu tak boleh sembahyang dah. Berhenti sembahyang. Jangan warak ah. Je kena warak ni kena ikut cara yang ditetapkan oleh syarak, bukan mengikut kepala otak kita. Jadi apabila datang haid tak boleh sembahyang. Okey, itu kata Rasulullah lagi, fa idza kana al-akhar, apabila bukan haid fatawaddai, mung kena berwuduk, wa salli, pun dan mung kena sembahyang. Kalau bukan haid, mung kena berwuduk, kena sembahyang. Benda yang kita faham daripada hadis ni, yang pertama, perempuan ada haid dan ada hukum dia. Hukum dia tidak boleh sembahyang yang disebut dalam hadis ni. Dan perempuan ada sebahagian daripada perempuan keluar darah istihadah, dan ada hukum dia tak sama dengan hukum haid. Ini benda yang perlu diketahui oleh orang puang. Ya, sebenarnya orang puang hak yang ghaliknya tak ada darah istihadah kebanyakan. Tapi hak yang kita bimbangnya orang puang tu lah, bukan kita, orang puang tu, sebahagian daripada orang puang takut hak yang bukan hak ghalik. Kalau hak ghalik tak ada masalah lah, takut bukan hak ghalik. Orang puang kata jarang hak ada istihadah. Ya betul jarang, tapi takut mung duduk dalam hak jarang tu. Boleh faham kau? Memang kita jarang je, takut kita duduk dalam jarang tu. Duduk dalam jarang menjadi kewajipan kepada kita untuk kita belajar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, kalau darah tu darah haid, maka tak boleh sembahyang. Kalau bukan darah haid, maksudnya darah istihadah, kena sembahyang. Bermakna perempuan ketika istihadah dia mengambil hukum suci, wajib kepada dia sembahyang. Tu kena ingat. Dah kalau tak sembahyang, Allahu Rabbi, dia tinggal rukun Islam. Jangan duk main. Tak sembahyang sebab kerana tidak ada mani' yang menghalang dia daripada mengerjakan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting orang puan kena tahu. Dia biasanya orang puan hak yang ada darah istihadah biasalah. Hak yang hamba duk jumpa, hamba secara kebetulan alhamdulillah hamba ada buat beberapa buku berkenaan dengan fik darah wanita. Hamba ada buat buku dan dicetak lah buku tersebut. Lepas tu hamba pun banyak benda buat program berkenaan daurah fik darah wanita. Hak yang terbaru dibuat di Selangor. Selangor ke Kuala Lumpur, Masjid Iktisam. Hamba pun tak tahu Selangor ke Kuala Lumpur. Orang bawa je. Tak tengok dah Selangor ke Kuala Lumpur. Hak baru balik dalam berapa hari tak ingat dah. Hari siapa sini malam Isnin baru ni. Malam yang baru siapa? Jadi ada buat daurah 2 hari. Satunya hari Sabtu di mana? Pondok Moden Al-Amqariyah. Di bawah Dr. Zulkifli Al-Bakri, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Hari Ahad di Masjid Iktisam. Tu daurah fik darah wanita. Ngata-gawa lah. Jadi alhamdulillah. Jadi bab ni memang lama dah lah kita duduk main bab ni. Okey. Jadi hak yang pengalaman kita nya, hak yang kita pernah jumpa orang puang ni, biasa hak yang darah istihadah yang pertamanya kena gangguan. Tanya orang puang tak percaya. Orang puang kalau biasa kalau ada gangguan memang haid dia tak teratur. Kebiasaan orang puang. Gangguan makhluk Allah. Bukan gangguan orang lelaki. Gangguan makhluk Allah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya biasanya orang puang hak yang haid tak teratur, dia makan pil perancang. Pil penahan haid, dia buat umrah, buat haji. Makan jamu ikut dang sekali. Bahagamang kali dah haid. Tai tak tobeknya tobek, tai tobek tak tobek, tai berhenti tak berhenti. Saudara. Ni ada kaitan dengan sembahyang, yang kena tahu belaka. Yang kedua, yang ketiganya biasa kemalangan lah, sakit dan seumpamanya. Jadi biasa gitulah hak yang berlaku kepada orang puang. Dah ni lama hak puang kena gangguan. Ni gangguan gini, hak ni gangguan gini, hak ni gangguan gini, macam-macam gangguan ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada darah istihadah, maka menjadi kewajipan kepada orang puang kena belajar. Okey.
Sebenarnya hadis ni walaupun pendek, nampak pendek je, sebenarnya huraian memang cukup panjang. Hamba nak urang ringkas je. Takut jadi pening pula. Memang sebenarnya banyak huraian hadis ni sebenarnya. Di antara huraiannya adalah apa yang disebut oleh para alim ulama. Dalam hadis ni kalau kita perhati molek, ketika Fatimah binti Abi Hubaish darah dia keluar secara berterusan, dia bagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Sesungguhnya darah haid adalah hitam yang dikenali. Okey, Rasulullah tidak suruh dia kembali kepada adat. Rasul kata kan sesungguhnya darah haid adalah hitam yang dikenali. Bermakna Rasul suruh melihat kepada sifat darah, warna darah. Dia sifat darah dia ada 3. Ni kena ceritalah. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiga bau. Ni dipanggil 3 sifat darah. Warna, ulama menyebut warna darah ada 5. Yang pertamanya warna hitam, yang keduanya warna merah, yang ketiganya warna perang. Perang tahu kan warna perang? Kan orang ada rambut warna perang, janggut perang. Ke tak tahu warna perang? Tahu perak je. Perang kuning campur dengan merah, warna perang kan? Baik, okey, warna perang. Yang keempatnya warna kuning, yang kelimanya warna keruh. Okey, ni 5 warna darah. Cuma warna keruh dengan warna kuning ulama berselisih pandangan Majoriti kata tak warna darah. Kuning dengan merah dengan keruh warna darah. Dalilnya hadis yang diriwayat daripada Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari secara ta'liq. Ketika mana perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman tu apabila hujung haid, dia pun cek dalam kemaluan dia, dia pun bawa kain, bawa sejibih kain, atas kain tu ada kapah, dia pun pergi tunjuk pada kapah tersebut ada warna kuning. Jadi sekarang ni orang puang di zaman tersebut, dia cek pada penghujung haid, ternyata dia cek dengan kapah masuk dalam kemaluan, dia cek ada di kapah tu warna kuning. Dia pun pergi jumpa dengan Aisyah, tanya Aisyah tentang sembahyang. Lagu mana boleh sembahyang ke tak lagi Apa kata Aisyah? La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Mu jangan gaduh sehingga mu tengok putih bersih, tak ada sikit pun kesang warna. Maka ulama kata kalau lagu tu tengok kepada hadis Aisyah saat ni, kuning pun warna darah haid juga. Sebab itulah majoriti ulama ambil jadikan hadis Aisyah sebagai sandaran bahawasanya warna kuning juga warna darah haid. Akhirnya 5 jenis warna darah haid. Okey, Allahu Rabbi. Yang kedua je pekat cair. Ada darah haid pekat, ada darah haid cair. Yang ketiganya adalah bau, ada hak busung, ada hak kurang sikit busung. Itu dipanggil sifat darah. Jadi ketika Fatimah binti Abi Hubaish darah dia keluar berterusan, dia mari jumpa dengan Rasulullah. Rasul kata lagu mana? Sesungguhnya darah haid adalah warna hitam yang dikenali. Bermakna Rasul suruh dia kembali kepada sifat darah. Okey, sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, ketika mana seorang perempuan darah dia melepasi 15 hari. Darah dia hari pertama, kedua, ketiga, keempat, seterus 14 tubik, 15 tubik, 16 tubik lagi. 16 tubik lagi. Hari ke-16 tubik lagi. Sebanyak-banyak haid dalam mazhab Imam Syafi'i 15 hari 15 malam. Haid tidak akan lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, ke-15 16 tubik lagi. Bermakna perempuan ni ada darah istihadah. Kalau tanya orang puang hak yang tak belajar dia kata haid dia 15 hari. Hari ke-16 istihadah. Tu orang puang tak belajar. Tak betul itu. Tapi kalau kita tanya ramai orang puang gitu kalau darah keluar sampai ke-16 hari dia kata warna haid dia 15 hari. Hari ke-16 istihadah. Salah lagu tu wahai perempuan. Tak betul. Tu kita orang puang kena tahu. Tapi orang puang ramai tahu gitu. Sebab dia mu ambil daripada mulut, aku ambil daripada mulut, tak belajar. Benda ni kena belajar. Allahu Rabbi. Dia apabila darah melepasi 15 hari tanpa berhenti. Kalau berhenti tu lain. Kalau misalnya 14, 15 patut berhenti sekejap 2 jam, hari ke-16 mari pula. Ni masalah lain. Ni boleh kita kata 15 haid, hari ke-16 istihadah sebab berhenti sekejap. Ni tak berhenti langsung 14, 15, 16. Tak boleh kata macam tadi. Dah warna. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ni perbahasan yang paling payah. Ni kunci asas untuk memahami permasalahan haid dan nifas. Ulama membahagikan golongan ni kepada 7.
Bukan mudah nak letak 7 kena tengok duduk dalam golongan mana dulu. Bukan mudah. Buat mudah budak. Kena tengok duduk dalam 7 kumpulan mana dulu. Dalil ni hadis ni. Nanti kita nak cerita lepas ni. Okey, apabila melepasi 15 hari, 14, 15, 16 keluar lagi darah. Okey, lalu tu kata ulama kembali kepada tamyiz nama dia. Kembali kepada sifat darah. Sebab dalam hadis ni Rasul kembali kepada sifat darah. Maksudnya ada hak kuat, ada hak lemah ke tak? Lagu mana kuat lemah, kena tengok ada warna dia darah. Dia kata gini. Kita buat contoh ni untuk faham mudah. Dia kata daripada hari pertama sampai ke hari ke-8 warna hitam. Hari ke-9 sampai ke-16 warna merah. Kata ulama, hak hitam tu haid. Hak merah tu adalah istihadah. Hak kuat haid, hak lemah tu istihadah. Bukan haid dia 15 hari. Tu kena faham Dah kalau dia biasa dah keluar sebelum ni 7 hari. Okey, dia ada adat dah. Di sini ada khilaf. Kena pakai adat dia ke kena pakai sifat darah? Mazhab Imam Syafi'i dia kata kena pakai sifat darah. Dalilnya hadis ni. Hadis ni Rasul suruh kembali kepada sifat darah, Rasul tak suruh kembali kepada adat pun. Hadis ni. Okey, satu. Okey, dalil logik pula. Dia fikir, dia datangkan alasan. Dia kata kalau kita tengok adat ni benda lepas dah. Adat bila? Bulan lepas. Sifat darah hak sekarang lah ni. Okey, hak sekarang lah ni. Hak berlaku ni kita nak hukum Okey, mana hak yang perlu kita kena utamakan? Hak sifat sekarang ke hak lepas dah? Hak sekarang sebab itulah mazhab Imam Syafi'i dikata kena mulakan dengan benda sifat darah. Kena tengok mana hak kuat, mana hak lemah. Hak kuat tu haid, hak lemah tu istihadah. Allah Rabbi, perbincangan ni memang cukup panjang. Cuma kita royak secara ringkas je. Kita bagi kata kunci je. Nak tahu lebih detail, hak tu kena pergi menuntut suku pula. Hak tak ada masalah, beres. Tak payah belajar, budak-budak wajib dia belajar kalau tak ada masalah. Hak yang ada masalah wajib kena belajar. Jangan duduk saja, jangan duduk dengung aku ada darah istihadah, dak belajar. Nak hukum benda pun dak tahu kala benda. Hak tu masalah. Sebab dia melibatkan rukun Islam sembahyang dan puasa. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa fi hadithi Asma binti Umais inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahida wa taghtasil lil-maghribi wal 'isha'i ghuslan wahida wa taghtasil lil-fajri ghuslan wahida wa tatawadda bima baina dhalik. Maksud hadis, dalam hadis Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah seorang sahabiat yang memang cukup hebatlah. Dia orang puan yang cukup hebat. Sebab dia cukup hebat kerana suami dia 3 orang daripada sahabat yang hebat saja. 3 orang sahabat yang hebat saja. Suami dia yang pertama adalah Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang kepada Sayyidina Ali. Dia nikah dengan Ja'far bin Abi Talib, Asma binti Umais. Dan dia berhijrah ke negeri Habasyah bersama dengan tok laki dia, Ja'far bin Abi Talib. Apabila Rasul berhijrah ke Madinah beberapa tahun, dalam tahun Fathu Khaybar, tak silap ingat, dia pun balik ke Madinah bersama dengan suami dia. Suami dia gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, tak silap ingat, hamba lupa dah rasanya. Tak silap ingat lah, mati. Bila mati, Abi Haidah pun semua sekali, tahu tak nikah dengan siapa? Nikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Suami yang kedua. Suami yang pertama Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rapat dengan Rasulullah, abang kepada Sayyidina Ali. Lepas daripada Ja'far meninggal dunia, dia nikah pula dengan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang paling mulia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling mulia berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, lepas daripada Abu Bakar As-Siddiq wafat, nikah pula dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Nikah dengan siapa? Ali bin Abi Talib, adik ipar dia pula. Allahu Rabbi, tengok 3 orang sahabat. Boleh ke nikah dengan adik ipar? Tak ada masalah. Boleh. Adik ipar kita bukan mahram.
adik ipar kita adalah ajnabiyah. Jangan buat main gurau pula dengan adik ipar. Kita ni apa bunyi adik ipar tu kok buat lebih kurang je. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menekankan bahaya ipar ni bahaya. Ketika Rasulullah melarang sahabat masuk kepada tempat perempuan, lalu tu ada seorang sahabat tanya Rasulullah, afara'aital hamwa, apakah pandanganmu tentang ipar? Kata Rasulullah dia, alhamwul maut, ipar mati. Jadi Rasulullah larang. Rasulullah kata, wahai para lelaki, la tadkhulu 'alan nisa', mu jangan masuk ke tempat perempuan. Lepas tu adalah sahabat tanya, dah kalau kita pergi tempat ipar, mana Rasulullah? Tempat ipar kita. Kata Rasulullah lagu mana? Alhamwul maut, ipar mati. Kalau cakap kita ipar kau tahu. Lalu tu Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut, dia kata lagu mana? Maksud Rasulullah adalah bahaya dengan ipar lebih bahaya dengan orang lain. Kerana kita duduk dengan ipar ni tak ada masalah, biasa je orang tengok biasa. Tapi kalau duduk dengan orang lain, orang tengok luar biasa kan? Tengok bahaya. Bahaya dengan ipar lebih bahaya daripada orang lain lagi. Sebab tu kena beringat. Ipar ni kena ingat bukanlah mahram kita. Tu kena ingat. Dia kalau kita nikah dengan seorang perempuan, boleh kita nikah dengan kakak dia. Begitu juga seorang perempuan apabila tok lelaki dia mati, dia boleh nikah dengan abang ipar dia ataupun adik ipar dia, tidak menjadi masalah. Sebagaimana Asma bin Umais, mula-mula dia nikah dengan Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Lepas daripada tu mati Ja'far, nikah dengan adik pula, adik ipar pula. Tak ada masalah. Hebatnya Asma binti Umais. 3 orang suami dia sahabat yang hebat saja. Baik. Lagu mana dalam hadis Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Imam Abu Daud menyebut dalam hadis tersebut, kata Rasulullah kepada dia, duduklah di dalam beseng, bekahlah. Jika engkau melihat kekuningan di atas permukaan air, hendaklah engkau mandi. Jadi seolah Rasulullah suruh dia melihat kepada sifat darah. Kalau kuning tu istihadah dah tu. Jadi hak yang hitam tu haid, hak kuning tu istihadah. Jadi kalau tubik kuning, mu kena mandi lah, mu kena semayang. Hendaklah mandi untuk bersemayang zuhur dan asar dengan sekali mandi. Zuhur dan asar sekali mandi. Lepas tu mandi untuk maghrib dan isyak dengan sekali mandi. Maghrib dan isyak sekali mandi. Allah, payah dia. Mandi sokmo dia. Lepas tu serta mandilah untuk semayang subuh dengan sekali mandi. Jadi 3 kali mandi. Sekali mandi zuhur asar, sekali mandi maghrib dengan isyak, sekali mandi subuh. Ni apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, majoriti ulama mengatakan tuntutan ataupun suruhan mandi di sini bukan suruhan wajib. Suruhan mandi di sini adalah suruh sunat. Jadi perempuan hak yang keluar darah istihadah, sunat dia mandi untuk dia mengerjakan sembahyang. Sebab benda sunat? Sebab dalam hadis yang sebelum daripada ni, hadis yang diriwayat daripada Aisyah, tak ada pun Rasul suruh mandi setiap waktu. Jadi bermakna hak ni ada suruh mandi, ada hadis yang tak suruh mandi. Jadi bermakna hak yang suruh mandi tu bukan mandi wajib dah. Kalau hak suruh mandi tu wajib, mesti kena suruh belaka lah. Okey, benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni, bagi perempuan yang keluar darah istihadah, digalakkan dan disunatkan dia mandi untuk setiap sembahyang. Mandi, lepas tu ambil wudu setiap sembahyang. Kalau susah, okey, gabung. Mandi zuhur sekali dengan asar, mandi maghrib sekali dengan isyak. Subuh nak gabung mana? Subuh dah mandi. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kata dia, wa an Hamnah binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan. Okey, sebelum daripada kita baca hadis ni, kita kena sebut ada beberapa perkara lagi yang berkait dengan darah istihadah. Sebab hadis ni panjang, kita tengok masa kita tidak sempat dah. Okey, kita kena ingat perempuan yang darah istihadah, dia mengambil hukum suci. Andai kata sebelum daripada ni perempuan tu baru tahu bahawa darah istihadah dia tak semayang, dia ingat kata darah haid, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Kerana tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang bagi dia. Hak yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid dan istihadah, haid dan nifas.
Kalau bukan haid, bukan nifas, dia tidak gugur kewajipan sembahyang. Jadi kalau ada orang puang sebelum daripada ni keluar darah istihadah, ternyata dia ingat darah haid, dia tak sembahyang, kena qada balik. Cuma kita kebodoh tadi, masalah ni kita hanya khabar secara ringkas, kita bagi kunci-kunci sahaja untuk mengetahui secara terperinci. Kena pergi belajar suku pula, kena pergi belajar khusus pula bagi orang puang. Baik, kalau cerita atas ni memang pening ya. Hamba daurah, buat daurah bahid start daripada 8.30 pagi, berhenti pukul 5 petang. Rehat sembahyang zuhur sekejap, lepas tu rehat tengah hari sekejap sampai pukul 5 petang, lepas tu rehat sembahyang zuhur sekejap, sambung pula sampai pukul 5. Tu pun dah habis lagi perbincangan dia. Allahu Rabbi. Dah kalau di antara maghrib dengan isyak ni memang korodang lah. Dia banyak pecahan-pecahan dia yang perlu kita kena bincang. Jadi kita cover kunci saja. Okey. Yang keduanya, orang puan kena tahu pula, begitu juga untuk lelaki, apabila keluar darah istihadah, orang puan tu mengambil hukum suci. Apabila mengambil hukum suci, boleh suami dia bersetubuh dengan dia ketika keluar darah istihadah. Sebahagian daripada sahabiat bersetubuh dengan isteri dia ketika isteri dia keluar darah istihadah. Jadi tak ada masalah. Boleh. Tu kita kena tahu hukum yang berkait dengan darah istihadah. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang keluar darah istihadah dinamakan perempuan tersebut sebagai daimul hadas. Perempuan yang berkekalang hadas. Hadas tu ada semua. Di antara perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu benda daripada kemaluan kan? Jadi bermakna kalau kita tengok setiap detik ada perkara yang membatalkan wuduk. Tapi oleh kerana tak boleh nak tahan dah duk tubik semua, maka ada syarat-syarat yang perlu dia kena buat sebelum daripada dia sembahyang. Dia bukan boleh buat ikut dang sembahyang macam orang ramai, tak boleh. Di antara syarat dia adalah dia kena ambil wuduk apabila masuk waktu. Di antara syarat dia mesti kena mualat dalam berwuduk. Lepas daripada berwuduk dia kena sembahyang lalu. Melainkan kerana nak tunggu ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Sebagai contoh, nak tunggu tu imam dulu ke, nak tunggu orang lepas bang dulu ke, tu tak ada masalah. Kalau duk main WhatsApp, duk main handset, duk main Facebook sampai ke 5 minit lepas daripada ambil wuduk, maka batal dah wuduk tersebut. Kena ambil wuduk semula. Ni di antara benda yang penting bagi orang puan. Lepas tu dia kena balok. Kalau ni tak apa, pakai spender lah. Pakai spender tak modeh sikit ke, tuala dia sikit ke, untuk mengelak daripada darah mengalir tubik luar. Okey, itu benda yang perlu dibuat oleh perempuan yang berlaku darah istihadah. Okey, kita rasa situ dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah agar perbincangan kita pada malam ni mendapat keberkatan dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.